Pagi. Alright, sekarang dah ada lebih kurang 50 orang yang ada dalam kelas ni. Okey, tak apa, kita proceed je lah. Sebelum tu sekejap, sebelum tu saya nak tunjuk something dulu dekat korang. Sekejap Oh. Nampak pula dia. Okey, sekarang kita dah berada pada minggu yang ke online test dah minggu lepas, minggu ke 10 dah settle. Sekejap saya warnakan dulu. So kita berada pada minggu yang ke 11 Kita akan habiskan chapter 4.1, 4.2, 4.1 dengan 4.2 ni akan 4.3 saja. Tapi hari ni lebih kepada kita punya fruit preserve lah fruit preserve. So nanti minggu depan kena hantar lab assessment, most likely ada lab assessment dan juga submit assignment untuk minggu depan. So tak apalah, minggu depan hari Jumaat ke boleh hantar juga. Okay, so minggu ni kita akan habiskan chapter 4 Alright. Okay, kita proceed kepada kuliah Okay. Okay, hari ni kita akan masuk kuliah chapter 4. Oh, dah chapter 4 Kejap lah chapter 4. Okay, dah masuk kuliah chapter 4. Fruit preserve. Fruit preserve tu bermaksud dia lebih pada buah-buahan kalau kata fruit tu fruit Fruit preserve adalah buah-buahan yang kita preservekan lah, kita macam awetkan, tetapi banyak cara sebenarnya nak awetkan, tapi yang untuk korang punya diploma level ni kita pakai lebih kepada jam lah, jam marmalade dengan jelly lah. Ini untuk korang lain, tapi kalau mungkin untuk degree nanti dia lain lah, dia ada additional lah, macam buah-buah yang dikeringkan, buah-buah yang di convert ke bentuk lain so adalah dia punya waktu degree tu. Tapi kalau untuk yang diploma ni kita pakai jam marmalade dengan jelly. Okey. Dia punya nota ni disediakan oleh Miss Hafsah dengan Sahilmi dua orang. So kita akan masuk chapter 4.1 Pectin Quality of Raw Material and its Important, 4.2 Production of Jam dan 4.3 Failure in Jam Setting. Okey. Dia sikit je ni sebenarnya, dalam 20 slide je pun. So kejap je kita boleh habiskan ni sebenarnya, dalam lebih kurang sejam je habis lah Okey. Okay, kita proceed. Okay, jam, jellies and marmalade manufacture. Ni cerita pasal jam, jellies dan marmalade berbeza dia lah Okay, solid gels, benda ni lah, jam, jellies and marmalade adalah solid gels made daripada pulp ataupun jus. Bergantung pada keadaan. Kalau macam jam buat daripada pulp, kalau jellies buat daripada fruit juice, marmalade buat daripada fruit juice juga. Dia ni lah, cuma fruit pulp ni lebih kepada jam Okey, sugar, fruit pulp ataupun jus, dan juga termasuk sugar, gula, like glucose ataupun sucrose, acid. Acid ni lebih kepada acid yang boleh dimakan macam citric acid, dan juga pectin. Okay, pectin ni ataupun spices, kadang-kadang ada spices, kadang-kadang tak ada spices So dan juga pectin. Okay, kat sini nanti sebab memandangkan korang dah belajar dalam makmal dalam makmal kita dah ada belajar dah pasal jam. So mungkin korang dah ada idea sikit-sikit lah, mungkin tapi tak apalah, kita detail kat sini lah tapi kalau waktu buat makmal tu most likely korang dah ada lah sedikit-sedikit idea lah apa itu pectin sedikit-sikit yang high methoxypectin semua dia adalah high methoxy, low methoxypectin tu. Okay, they can be made from single fruit ataupun combination of fruit. Okay, contohnya nak buat jam, kita pakai jam Okay, nak buat jam mangga sahaja ataupun jam
Markisa, contoh kalau nak buat jam itu saja, okey boleh. Ataupun combination nak buat nanas dan juga oren, lychee dan juga rambutan. Contoh kalau itu pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, the fruit sebab ni ikut boleh jadi satu buah atau banyak buah tak kisah. Suka hati korang. Kita ikut kita punya apa ni lah, kita punya creativity. Okay, the fruit content should be at least 35%. At least 35%. Maknanya jangan kurang daripada ni. Kurang daripada ni boleh kena saman. They should contain not less, tidak kurang daripada 65% water soluble solid. Okay. Ini debat ni ada sebab kalau kata fruit content tu should be at least 35%. Sekejap, ada kawan nak masuk. Okey, kalau kata should be 35% bermaksud itu sebab nak menentukan kualiti tau. Kalau fruit content dia kalau rendah daripada 30% maknanya dia low quality lah. So that's why lah perlukan atas 35%. Atas 30% sebab ni lebih daripada kualiti lah. Kalau rendah hati, satu cost lagi murah, lepas tu customer rugi dah tak dapat fruit yang banyak. So macam penipuan lah. So that's why ini lebih kepada law lah kan. 35% lebih kepada law. Tapi kalau they should contain not less than 65% of water soluble solid ni, ini adalah syarat sebab kalau lagi rendah daripada 65, nanti awak punya jam tu tak jadi pun. Sebab kita punya pectin tu nanti dia ada kaitan dengan total soluble solid tau. Bila total soluble solid ni rendah, dia takkan jadi pun nanti. Bila gula tak cukup, dia takkan jadi jam pun. Okay, so ini syarat lah. 65% tu syarat nak jadi jam. 35% ni lebih kepada syarat untuk tidak menipu customer lah. Okay. Okay, gel should be easily spread. Okay, mudah di spreadkan lah before use, retaining the shape. Alright. Okay, ni gel ni tiga-tiga ni lah, jam, jelly dengan marmalade. Dia tak adalah keras, dia mudah lah untuk di spreadkan. Ni direct je. Okay, seterusnya jam. Okay, beza Okay, according to food regulation 1985, ni Malaysia punya ni, regulation 246, jam ni shall be the product prepared by boiling one ataupun lebih type of sun fruit. Sun fruit tu buah yang dah masak. Whether raw, mentah, process ataupun semi-process with permitted sweetening substance with atau without added pectin. Okay, ni cakap with atau without tak kisah. Dia kata tapi biasanya kenalah ada pectin. Kalau tak ada pectin susah lah nak nakah kan. Tapi boleh juga guna stabilizer lain kalau ada cara boleh je. Okay, prepared from fruit pulp. Okay, ingat jam mesti buat daripada fruit pulp fruit pulp. Fruit pulp ni adalah buah-buahan yang kita hancur-hancurkan, lepas tu dia ada macam-macam pulp je lah, yang pulp je lepas kita hancur-hancurkan dia ada juice dia, lepas tu dia ada pulp dia, itulah sekali dengan dia punya hampa-hampa sikit lah Okay, of selected fruit. In mixed fruit, dia tadi kan kita tahu tadi yang jam ni boleh jadi satu fruit ataupun mixed fruit kan, boleh jadi macam-macam. In mixed fruit jam, the first name of fruit should be at least 50% of the total fruit added. Ni based on UK regulation. Malaysia tak cakap yang tu, tapi kita ikutlah. Ni good practice Kalau dia kata tengok gambar ni mulberry dengan raspberry contohnya. Kalau dia kata dia combine dua-dua ni, mulberry kalau nak katakan nak letak nama depan dia mulberry tu kena lebih 50%. Lebih 51% ke? Okay, mulberry dapat nama kat depan. Mulberry, raspberry macam tu kan. Dia macam tu lah dia punya regulation lah. Siapa yang banyak contribute dia lah yang dapat nama lebihan. Macam tu lah idea dia. Okay, jellies. According to Malaysian Food Regulation, okay, Malaysia punya, jellies ni shall be the gelatinous product. Tadi tu shall be the product of prepared boiling. Okay, ni lah shall be the gelatinous product prepared by boiling, sama je. The juice, ini lebih kepada juice of one ataupun lebih type of fruit. Boleh combine juga buah-buahan dia. Whether raw, processed ataupun semi-processed with permitted sweetening substance, with atau without pectin. It shall be free from seed dan juga skin. Okay, kalau jellies, beza je dengan jam. Jam buat daripada fruit pulp, jellies buat daripada fruit juice. Juice dia ambil juice je, jangan hampa-hampa tak mau. Okay, dia pun tak ada seed ataupun skin. Kulit, ada sepihan kulit ke apa semua tak nak, dia nak juice sahaja. Maknanya jellies ni dia should be gambar macam ni Jellies patutnya dia macam clear lah, dia nampak macam clear. Walaupun dia dah set jadi jellies tapi dia clear lah. Dia macam tu lah. Kalau jam dia tak clear sangat, dia macam besar tak serdak sikit. Okay, crystal clear jam produced using filtered juice instead of fruit pulp. Okay, betul. Sebab tu lah clear, sebab dia dah filtered. Okay, do not contain any insoluble fibrous material. Okay, so kalau jam tadi dia ada insoluble fibrous material tu di dalam dia sebab dia fruit pulp, dia macam contain di dalam dia. Tapi jellies ni tidak.
Okay. Kalau jelis ni bekukan dalam peti ais, betul makan, sedap. Okay, nombor 3, marmalade. Definition, according to the food measure regulation ni, marmalade shall be fruit jelly, ini sebenarnya fruit jelly, in which are suspended spices or fruit or peel. Okay, maknanya dia ada peel lah, dia ada peel ataupun spices di dalam marmalade ni. Tapi biasanya peel macam kulit oren lah, kalau macam jenis oren dia ada kulit oren kat situ. Okay, in all other respect, it shall comply with the standard of jelly prescribed in regulation 247. Okay, yang atas ni sebenarnya dia adalah jelly yang ada konten dalam dia adalah kulit ataupun ada spices. Okay, sorry kulit saja, kulit fruit ataupun peel, konten Okay, biasanya dia ada kulit ni, kulit oren lah, sebab saya pernah tengok orang Malay dia ada kulit oren lah, kulit dia. Mungkin ada orang suka kot, ikut orang lah, tak rasa tak ada sedap sangat pun. Saya rasa jelis dengan jam sudah lagi. Orang Malay rasa macam tak boleh makan ya. Tapi tak apalah, mungkin ada orang suka kan. Okay, these are produced mainly from clear juice. Dia sebenarnya jelis Effective jam or jellies made from citrus fruit like lime, grapefruit, lemon and orange do not contain any insoluble fiber material but may contain small pieces of peel ataupun rin of peel suspended in the gel. Biasanya ada kulit lah macam saya tadi ada kulit. Itu je. Sebenarnya dia adalah jellies. Marmalade ni adalah jellies yang ada kulit sikit lah untuk flavor sebenarnya. Untuk flavor, untuk letak dalam ni. Sebenarnya jellies yang berkulit, ada kulit-kulit buah-buahan tu. Alright, maknanya dia bezalah dengan jams. Jams dia benda fruit pulp. Okay. Ingredient. Okay, dia punya kandungannya. Buah-buahan. Okay, full fruit and characteristic in term of flavor. Ni umumlah maknanya nak buah-buahan lah apa-apa buah-buahan pun boleh buat. Okay, color mesti uniform, texture firm but tender when processed, maknanya buah yang masak lah buah yang masak tidak overripe, tidak terlebih masak sampai lembik sangat, tidak, dia just nice lah Okay, fully ripe fruit have good color, flavor dan juga aroma. Okay, ni kalau yang tadilah yang consider sound fruit tadilah, yang fruit yang dah masak cantik tu, dia ada banyak-banyak macam-macam, dia ada color pun cantik, flavor, aroma, bau pun ada semua, so nice lah. Kalau dia belum masak, dia muda lagi tu, dia bau tak kuat sangat dia tak kuat sangat, so tak sedap lah nanti. Okay, in fruit if fruit are firm, keras dan tough, allow it to stand for 1 to 2 days. Nak bagi dia ripe lagi, nak bagi dia masak lagi. Okay, unripe ataupun immature fruit are not used. Okay, betul. Sebab apa? Sebab dia lebih balik kepada good color, flavor dan juga aroma. Benda yang kurang masak ni, unripe ni, dia akan kurang color, kurang flavor dan kurang aroma. Itulah reason ni kenapa nak pakai fruit yang dah masak. Yang betul-betul masak nice lah, bukan overripe just nice lah masak dia. Okay, pectin. Ni ingredient yang kedua. Pectin. Definition according to food regulation. Okay, pectin shall be the product obtained from the diluted acid extraction of apple, citrus, peel dan juga others fruit. Okay, other fruit. Okay, ini sebenarnya product of extraction of acid ni. Ini esterification-nya proses ni sebenarnya. Tapi tak apa, kita jangan kisah sangat macam mana pectin ni dihasilkan. Kita budak FSG tahu macam nak guna je pectin ni kan. Kita tak peduli dia nak hasilkan macam mana dan tak ada lah. Jadi kita tahu pectin ni bagus untuk kita buat, dia ada stabilizer, food stabilizer yang bagus digunakan untuk kita punya produk marmalade jam dengan jellies tu. Okay, a naturally occurring substance, inilah pectin ni, natural occurring substance daripada tumbuh-tumbuhan polysaccharide found in many fruits like berries dan juga apples. Bukan berries dan apple je, banyak lagi buah-buahan ada pectin Okay, pectin composed of galacturonic acid molecule, sugar acid derived from galactose. Okay, tak apa. Galacturonic acid tak kisah. Dia nak buat daripada apa Okay, has thickening properties. Okay, dia ada ability untuk pekatkan. Dia thickener lah. Dia consider as thickener atau stabilizer lah. Which is the characteristic of jam dan juga jellies when heated together with sugar. Okay, benda ni sama juga macam xanthan gum, sama juga macam arabic gum, sama juga macam guar gum, CMC, carboxyl methacellulose, dia sejenis stabilizer. Pectin pun sama, dia sejenis stabilizer. Tetapi pectin ni, dia stabilizer dah banyak jenis. Dia ada tak gambar? Gambar ini, gambar yang ni. Okay, ni saya tunjuk yang slide nombor 10 dulu. Ni stabilizer, ni semua stabilizer ni. Galen gum, agar, carrageenan, high, GLG, sampailah xanthan ni. Ini semua adalah sejenis stabilizer. Bila kita masukkan banyak,
dia akan jadi keraskan suatu benda, liquid tu akan jadi keras. Ni saya terangkan sikit ya. Dia akan jadi keraskan atau pekatkan sesuatu liquid tu. Okey, tetapi kat dalam banyak stabilizer ni dia ada karakter-karakter tersendiri. Contoh macam low acyl gallon gum, agar, carrageenan ni, dia walaupun atas dia firm brittle, bawah ni soft flexible, lebih kepada kalau kita masukkan carrageenan, agar, low acyl gallon ni, apa yang akan jadi pada liquid tu dia akan jadi macam agar-agar, dia jadi macam keras. Jadi keras, dia macam agak-agak keras, bukan macam batu dia keras macam agar-agar yang boleh dimakan lah, agar-agar. Kalau kita masukkan gelatin, xanthan gum, high acyl gallon gum, tadi ni low acyl, yang bawah ni high acyl gallon gum, dia akan jadi soft flexible. Soft flexible ni maksudnya dia dalam bentuk liquid lagi. Dia tak jadi agar-agar pun. Maknanya kat sini kalau belah kanan atas ni, dia kalau firm brittle tu maksudnya bentuk macam agar-agar. Kalau soft flexible dia bentuk macam air pekat je. Okey, maksudnya macam tu Okey, kalau pektin ni berada di dalam kategori firm dan juga brittle, tapi tak adalah semacam agar, dia jadi firm brittle. Maknanya kita tengok pun lah jam yang kita buat daripada pektin pun mana adalah dia taklah sekeras macam agar-agar kan. So dia kan bentuk macam kita boleh spreadable kan, kita boleh spread. So that's why pektin duduk di dalam kategori firm dan juga brittle. Tapi dia tidak pula kat soft dan flexible ni. Sebab kan tak jadilah jam ni kalau mengalir macam liquid tu kan. Okey, ni saya terangkan sikit Okey, lepas tu kita balik kepada ni. Has thickening properties ni yang tadi tu. Ni bawah ni gambar pektin powder. Warna putih je. Semua powder yang food stabilizer biasa warna putih, jarang ada warna lain. Okay, reason dia sebab disebabkan benda ni food additive. Food additive ni dia kita akan campur dengan warna-warna lain. Kalau dia sendiri dah ada warna, dia akan ganggu warna-warna yang kita nak campur nanti kemudian lah. Sebab itulah kebanyakan warna putih. Okey. Ini dia punya cerita lah macam mana galactose tu jadi galactorinic acid. Ini tak payah. Ini awak boleh baca sendiri lah. Ini tak not so important. Kita tengok ini penting. Yang atas ni lebih kepada biochemistry dia lah. So not so important lah. Biar. Okey. Yang kita tahu daripada galactoronic daripada galactose jadikan galactoronic acid, lepas tu jadilah pektin. Dan pektin kita nak gunakan. Okey, so kita tengok apa fungsi pektin tu sebenarnya. Pektin tadi dia kata tujuannya adalah untuk mengeraskan sesuatu ingredient ini dia nak keraskan sesuatu liquid itulah dia dari jenis stabilizer. Okey, tapi kat sini tengok apa yang pektin tu buat. Ini lagi penting. Okey, kat sini ada bulat-bulat hijau macam silinder ni. Ni kerana terentas kalau kita zoom in Ni hijau ni hemicellulose, hemicellulose ni adalah daripada pulp daripada plant cell lah, macam contohnya buah-buahan tadi kita dah jadikan dia pulp. Bila kita dah nak buat jadi jam, ini bila rapat-rapat sebenarnya dia garis-garis, tak adalah secantik lurus macam silinder ni kan, tapi dia berbentuk-bentuk lah, tapi dia besar lah, line dia besar-besar So cellulose dengan hemicellulose ini adalah dia punya pulp tu lah. Lepas tu pektin tu adalah line-line biru. Line-line biru ni adalah pektin. Okey, jadi bila pektin tu masuk di dalam ni, apa dia buat? Awak anggap dia macam benang lah. Pektin ni dia mengikat, dia ikat-ikatkan hemicellulose dengan cellulose ni. Diikat-ikatkan. Itu, dan dalam masa sama kita ada air dalam ni, air, asid juga, pektin, fruit juice apa semua. Once kita masukkan food pulp ni, once kita masuk dalam ni, pektin ni dia akan ikat-ikatkan semua tau. Tetapi ada syarat dia, dia ada kriteria dia lah. Untuk pektin ni nak jadi benang yang sangat baik, dia ada kriteria dia. Alright. Okey, ni boleh lah, ni boleh saya terangkan lah Okey, yang ni dia adalah pektin jenis. Pektin dia ada jenis satu jenis adalah produk pektin ni adalah product of esterification atau proses esterification. So letaklah esterification tu. Yang penting kita tahu yang belah kiri tengok yang skala ni, belah kiri adalah degree of esterification 0% sampai 1%. Belah kanan pula adalah methoxy percentage. Sebab itulah ada kena high methoxy pektin atau low methoxy pektin. Okey, tak apa. High methoxy pektin ni maksimum dia 14% je. Dia takkan sampai 100% tu dah jadi produk lain lah. Dia dah bukan jadi pektin jadi lain. Okay, so 14% sampai ke 0.1% sampai 14%, dia adalah kategori methoxy untuk pektin untuk memastikan nama dia masih lagi produk pektin. Okay, lebih pada 14 nama dia dah benda lain lah, bukan pektin lah, untuk kegunaan lain lah Kalau untuk kegunaan pektin nak buat jam, dia mesti 0 sampai 14 sahaja. Okey, so kita tengok belah kanan methoxy sebab kita ada high methoxy pektin dengan low methoxy pektin. Okey, sekiranya
kadar persen metoksi ni lebih daripada 7%, 7 dan ke 14, 7 ke 14, kita consider dia lah high metoksi pektin, pektin yang high metoksi ni. Okey, kalau 0.1 0.1 sampai 6.9 dia adalah low metoksi pektin. Okey. Dua-dua ni high metoksi dengan low metoksi ni dia ada perangai yang berbeza. Anggap macam tu je. Tetapi most of pektin yang kita pakai dalam makmal semuanya high metoksi tau. Kita jarang pakai low metoksi pektin. Kita biasanya pakai high metoksi pektin. Tetapi boleh juga kalau ada setengah orang nak pakai low metoksi pektin pun boleh. Tetapi kita tak pakai lah. Biasanya kita jam, kita akan buat pakai high metoksi pektin. Okey, tapi kita terangkan dulu, tak apa. Okey, untuk high metoksi pektin dia ada dua jenis. Satu yang rapid set, yang cepat form. Dia mana-mana kalau buat tu dia kejap je jadi gel tu. Dia jadi jam tu dengan sangat cepat dia akan jadi. Lepas tu ada satu lagi slow set. Slow set ni dia lambat sikit nak jadi. Okey, dua karakter ni, dua ni, satu rapid set, satu slow set. Dia ada dia karakter berbeza lah. Kalau yang jenis rapid set, dia lebih daripada 75% daripada pektin tu adalah maksudnya lebih daripada 75% daripada 14%, yang mana maksimum 14, 75% dan ke atas. So maknanya dia punya metoksi tu bukan level 7 tau. Metoksi dia level 10 dan 10 ke 14 macam tu lah. 10 ke 14 metoksi punya jenis, metoksi percentage tu baru namanya rapid set. Sekiranya dia 7 sampai 89, 9.9 dia consider as slow set. Maknanya dalam high metoksi pektin pun ada dua kasta dia juga ya, anggap kasta lah. Satu 7 sampai 10, satu lagi 10 sampai 14. 10 sampai 14 tu jenis rapid set, 7 sampai 10 adalah slow set. Anggap macam tu awak ingat macam tu je. Okey, kita tengok kategori rapid set. Rapid set dia kategori 10 sampai 14, lebih daripada 70%. Lepas tu nak form gel dekat temperature degree Celsius ni 85 ke 87 degree Celsius. Okey, so maksudnya dia perlukan temperature yang tinggi untuk dia jadi gel. Jadi jam tu dalam temperature yang tinggi. Okey, tengok slow set pula. Slow set dia 50%. Anggaplah 7 dia kata contohnya 7 sampai 10 lah contohnya 7, katalah 7. Gel formation 51 sehingga 52 darjah Celsius dia dah form gel. Okey, tetapi nak kata siapa yang bagus, slow set ke rapid set sebenarnya terlalu tinggi pun tak bagus, terlalu rendah pun tak bagus juga. So kena ikut keadaan. So kat situlah yang belah kanan ni optimum ni keluar yang ada anak panah warna merah ni. Okey, good form gel adalah lebih daripada 65% sugar, maknanya TSS lebih daripada 62%. pH sama dengan 3.0 hingga 3.5. Optimum dia adalah 67.5%. 67.5% maksudnya dia sekitar, kalau high metoksi tadi kan, dia sekitar 9-nya high metoksi jenis 9 lah. 9, kalau 5, 7, lebih kurang 9 lah. Metoksi pektin ni lebih kurang 9 9, lepas tu pH dia 3.2. Lebih kurang macam tu lah dia punya form lah. Tetapi tak kisah pun. Sebab Islam, tapi yang penting kat sini ya, dia nak tengok lah yang karakter dia sendiri pun ada. Sebab kadang-kadang kita kat makmal kita pun tak pasti. Kalau kita tengok kat makmal biasa orang cakap makmal ke kat kilangan, diorang kan nama diorang kat biasa orang masuk kerja nanti kan, dia ada dua nama je, high metoksi pektin ke low metoksi pektin, itu je. So bila kita cakap okey kilang ni ataupun makmal ni kita guna, Cik Azman kita cakap kan, makmal ni kita guna high metoksi pektin, kita tak adalah biasanya cakap dengan Cik Azman, Cik Azman kita ni rapid set ke slow set, tak ada dia nak cakap macam tu dengan dia kan. So dia pun tak pasti yang kita punya ni rapid set ke slow set, tak pasti kan. So tak apa, tak ada masalah. So kita ambil je terus yang kita anggaplah yang tu adalah yang optimum. Anggaplah yang optimum So yang penting kita nak kawal dia adalah dia punya pH, dia punya temperature. Temperature dengan pH lah, dengan berapa banyak gula nak masuk, itu yang kita boleh kawal Alright. Okey. Untuk low metoksi pektin, less than 7% metoksi content, maknanya yang bawah lah, bawah 27 lah. Okay, gel formation is not dependent on sugar concentration and pH. Okay, kena ingat yang atas tadi, yang jenis high metoksi pektin tu, dia nak jadi jam bergantung pada kepekatan sugar dan juga pH. Kalau dua-dua ni hura-hara, sugar dan pH tu tidak dikawal, dia akan tak jadi jam ataupun jam tu keras sangat. So sebenarnya high metoksi pektin ni susah nak jaga sebenarnya. Okay, low metoksi pektin ni lebih mudah nak jaga. Gel formation untuk low metoksi pektin ni need certain polyvalent cation 15 hingga 45 mg per gram of pektin. Okey. Dia kena ada larutan yang ada cation. Contoh macam magnesium magnesium chloride ke, dia ada macam tu lah. Magnesium ada, bila dia masuk air dia pecah jadi plus tu.
Ini semua jadi plus tu, diperlukan untuk form jam. pH dia adalah 2.5 hingga 6, lebih besar. Kalau tengok sini pH dia 2.5 hingga ke 6. Yang atas ni pH dia kalau boleh 3.2 je. So macam strict tau, macam 3.0 ke 3.5. So dia strict kalau yang low methoxypectin tu lebih mudah. Tapi ada fungsi tersendirilah. Ada orang guna low methoxypectin, ada orang guna high methoxypectin. Okey, yang untuk makanan manusia normal, yang tidak sakit, tidak apa kan, macam kita lah, yang sihat-sihat ni, yang tak ada diabetik biasanya kita akan makan jam yang pakai high methoxypectin. Tetapi bagi orang yang ada diabetik, nak makan jam juga, so dia boleh, tetapi dia makan yang low methoxypectin. Biasanya bila kita pakai yang jam yang guna low methoxypectin ni, disebabkan kita tak kawal dia punya gelling tu menggunakan sugar, so kita boleh guna sugar yang sangat rendah. Kita guna sugar rendah pun boleh juga jadi jam. So maknanya untuk orang yang itulah diabetik boleh makan yang biasanya kat situ dia tak ada cakap jam ni adalah guna low methoxypectin. Tak, low methoxypectin, high methoxypectin ni untuk kita je, food technologist sahaja yang tahu benda ni. Tetapi kalau untuk customer, dia akan nampak bekas tu jam ni sesuai untuk diabetic patient. So dia akan cakap macam tu terus kepada pengguna. So pengguna tak payah fikirlah high methoxy, low methoxy ni, kan buat pening kepala je. So dia kata oh ini sesuai untuk diabetik. So orang diabetik bolehlah makan. Tetapi teknologi di sebalik ni adalah kita buat jam tu menggunakan low methoxypectin. Alright, itulah idea dia. Inilah idea dia. Okey. Ni tadi dah terangkan. Okey, controlling factor. Okey, ni kita assume kita punya jam adalah jam yang high methoxypectin. Kita anggap yang untuk orang normal. Orang normal. Okey, controlling factor. Benda yang kena kawal adalah disebabkan macam saya cakap tadi dia high methoxypectin, dia jadi macam susah sikit nak kawal dia. Senang je kawal, tetapi dia ada banyak songeh banyak songeh nak kawal dia. Dia ada 3 kriteria faktor yang nak kawal dia. Satu, pectin type, jenis pectin grade lah, senang kita panggil pectin grade 100, 200, 150 macam tu pectin grade, dan juga berapa banyak pectin yang kita masukkan. Kedua, berapa banyak gula yang kita masukkan. Nombor 3, pH. Okey, 3 ni yang menentukan sama ada nak jadi jam atau tak jadi jam dia tentukan. Okay, so nombor amount of pectin, ni yang tadi atas tu pectin and quantity amount of pectin added based on amount of sugar used. Okay, pectin grade 100, 150, 200. Okay, maksudnya memang nanti kalau kat makmal kita pakai pectin grade 100 pectin grade so ada 150, ada 200. Tapi maksud apa 100, 200 ni? Okay, 100 grade pectin mean that satu part of pectin requires 100 part of sugar for gelation or jam. Okay, so maksudnya katakanlah kita guna 1 gram pectin, kita perlukan 100 gram gula untuk jadikan dia jam. Contoh itulah. Maksudnya itu maknanya 100 lah maknanya kalau 200 grade ni lebih banyaklah gula kena guna. So industri lebih mahal lah. Mana kita kalau boleh nak kurangkan raw material supaya kita untung kan, kilang industri. Tapi kalau kita gunakan sampai 200, satu ni sebab 200 gula, mahal gila nanti. Banyaklah gulanya kan. So tak pastilah nanti guna ikut keadaan, tapi kat makmal kita pakai 1/100 1 part gula. Okey, 100 dalam kotak tu 100 grade pectin sama dengan 1 part pectin sama dengan nisbah 100 part gula ni. Maknanya 1 gram pectin kita masukkan, nak counter dia adalah dengan 100 part gula. Alright. Okey, itu pectin dan gula. Okey, role of pectin. Pectin act as network. Okey, sebelum kat sini, pectin type, kita pakai 100 grade, quantity dia sekian-sekian, sugar concentration, kita kena pastikan TSS, total soluble solid dia atas daripada 67%, 67% 67.5% ataupun 62%, 62% dan ke atas sugar, 60 TSS 62 ke atas 62 ke atas, pH dia mesti sekitar 33.2. Ingat kena kalau okey, apa jadi kalau lebih ni saya ringkaskan sikit. Kalau pectin kita letak banyak sangat, dia akan jadi keras. Ingat apa-apa maknanya pectin sugar ni kalau kita letak terlalu banyak dia akan jadi keras. Bila dia kena dia macam agar-agar, maknanya dia akan terkoyak macam terpecah-pecah itu dia macam agar-agar yang keras lah. Okey. So kalau kita rendah sangat pectin dan sugar kita tak sikit sangat, apa jadi dia tak jadi gel pun. Dia jadi macam liquid air je, dia tak keras pun. Itu pula. So that's why lah kita kena ada di tengah-tengah. Okey, pH. Kalau pH tu tinggi sangat, pH tu rendah, acidic sangat berasid,
dia akan jadi keras. Kalau dia low sangat acid, dia ke arah kali ke 5, 6, pH 6 itu kan, dia akan jadi lembut sangat pula. So itulah yang saya cakap banyak songai tadi tu. Nak kena jaga dia tu macam-macam hal. Lebih baik buat low pentoxipectin. Lebih mudah nak jaga. Tetapi ini pun adalah perangai dia sendiri yang kena fikir kan. Tapi kat sini untuk high pentoxipectin lah. Okay, pectin role. Pectin act as network to encompass the sugar to give structure to the jam. Okay, maknanya untuk keraskan, dia adalah food stabilizer untuk keraskan liquid tu lah. Ini dia begitulah untuk produce jam lah. The role of pectin is to impart. Role of pectin is to impart a texture to jam. Okay, memberi tekstur lah ataupun jelly that will allow transportation without changes, giving a good flavor release and minimize syneresis. Okay, ada cerita pasal syneresis tak? Okay, ada. Okay. Maksud dia bagi dia ni, okay, syneresis. Kita faham lah maknanya jam pectin tu untuk jadikan dia jam lah. Sebenarnya jadikan dia jam. Okay. Tapi minimize syneresis. Syneresis tu apa? Syneresis tu adalah keadaan di mana jam tu awak ambil, contohnya ini test dia lah. Awak ambil jam tu keluar air. Kadang-kadang kita nampak ada certain jam kita ambil, kita tabur atas roti ke, dia ada keluar macam jus-jus dia, macam keluar air kan. Benda tu kita panggil syneresis tau. Syneresis. Maksudnya sepatutnya jam ni, kalau macam dalam gambar gambar ni, jam ni sepatutnya dia pectin ni dia sebagai apa ni, dia sebagai macam benang tau, dia akan ikat-ikat semua sekali, ikat asid, diikat air, diikat apa, sepatutnya air tu tak keluar sebenarnya. Tetapi apabila syneresis berlaku, mana ada something wrong dengan kita punya tiga tadi lah, gula, pectin dan juga pH dia ada something wrong yang tak stabil, menyebabkan pectin ni tak ikat dengan betul, benang ni tak diikat dengan betul, so air akan keluar. So sepatutnya air tak keluar tapi air keluar. So proses di mana air keluar tu, keadaan di mana air keluar tu kita panggil syneresis. Okay. Measure the shrink of ni syneresis punya determination lah, ni macam food analysis atau food QC, food quality control punya eksperimen Okay, apa dia buat ialah letak filter, letak dalam kon, so dia biarkan jam tu nanti air akan menitik. Jam air jus tu menitik. So maknanya benda syneresis lah. Okay. Ini je kita tengok lah, maknanya lebih banyak air ni lebih tak bagus. Kena sepatutnya tak ada air, dia tak ada air itulah yang paling bagus sekali sebenarnya. Okay, dia ringkasan sebab kita tak nak lah syneresis ni, sebab nanti customer tengok apa benda mulai leleh air ni kan. So tak customer tak suka sangat. Okay. Okay, nombor 3, acid. Okay, acid. The fruit used in the manufacture of jam contribute to acid of the product. Okay, betul. Acid ni maknanya dikontribute oleh oleh buah-buahan tu sendiri. Kalau kita pakai buah oren tu sendiri dalam tu ada acid tu. Nanti kita akan buat calculation untuk kira Okay, usually the necessary acid yang kita masukkan adalah citric acid. Citric acid yang paling common sekali kita masukkan. Malic dan tartarik ni kadang-kadang kita masuk, kadang-kadang kita tak masuk. Dia atau sama ada nak masuk citric acid atau malic acid ataupun tartaric acid. Tak tahu, kita tak guna sangat lah. Kita biasanya guna citric acid, mudah dapat Okay, sodium citrate ataupun carbonate, sodium carbonate ataupun bicarbonate is added as a buffering salt, better control pH. Okay, kadang-kadang kita masuk ke sodium citrate, biasa normally sodium citrate sodium citrate, sodium bicarbonate ikut kita jangan masukkan. Biasa kita masukkan sodium citrate material Sodium citrate kita masukkan sebagai buffer ataupun pH control. pH control ni maksudnya kan kita nak 3.2 tadi, pH 3.2 kita nak ni pH 3.2 dalam kotak warna putih ni, kita nak 3.2. So bila kalau kita tak masukkan buffer, apa yang akan jadi? Dia akan pH tu, kalau kita masukkan air banyak, dia pH tu akan naik ke 3.2 tadi, kita kena 3.4, 3.5, 3.6. Okay, kalau kita masak lama-lama, air akan keluar, evaporation, so dia akan jadi 3.2, dia akan turun 3.2, 3.1, 2.9, 2.8. Okay, dua-dua tu akan lead, kalau ke arah pH yang lebih rendah, dia akan lead kepada syneresis lah. Kalau pH tu naik ke atas, tak terkawal, tak jadi jam. So benda tu, itu yang kena kawal tu sebenarnya. Okay, so that's why dia letak buffer. Mudah nak control so letak buffer ni. Buffer ni boleh makan buffering Ada juga buffer yang tak boleh makan. Buffer yang kita letak dalam pH meter tu tak boleh makan. Kalau makan matilah. Itu So yang ini buffer yang makanan lah yang kita boleh makan Okay, normally 50% weight per volume is used. Okay, functional acid to strengthen the structure of the network of pectin. Okay, to strengthen the structure maknanya masuk ke asid untuk keraskan dia. Okay, maknanya bila pH asid tu lebih banyak, dia akan lebih keras. Kalau lebih banyak lagi, dia akan jadi pecah, dia akan keras sangat, dia akan syneresis.
Okay, reduction of pH to the value giving the satisfactory gelling formation. Okay, untuk formkan gel. Increase of the total acidity in order to enhance flavor. Okay, ini untuk rasa. Dia pun memberi rasa masam. Kadang-kadang kalau jam tu jam buat daripada oren, buah-buahan buah-buahan citrus fruit, dia memang perlukan asid lah untuk rasa masam. Okay, itu je cerita dia. Okay. Okay, sweetener, pemanis ni, geng-geng pemanis, gula ni kita panggil gula lah, gula. Present in jam comprise the natural sugar originating in the fruit together with added sugar. This together constitute almost 2/3 of the product. Okay, dia kata sugar ada dalam buah-buahan itu sendiri, betul. Sugar memang dalam buah-buahan kerana adalah gula dia sendiri yang naturally yang memang manis, dan kadang-kadang disebabkan kita nak naikkan dia punya total soluble ke 62 dan ke atas, kita memang akan letak additional sugar. Itu confirm lah. So maknanya jam ni kalau jam yang biasa bukan untuk diabetik memang manis lah. Sebab tu jam ni memang manis sebenarnya sebab 62 TSS, so ni quite manis dia punya rasa. So memang tidak digalakkan untuk orang diabetik lah. Diabetik kalau nak makan jam kena makan yang jenis diabetik punya, bagi low methoxypectin tu. Okay, function of sweetener. Impart sweetening effect. Okay, memberi rasa manis. Contribute to soluble solid which is essential for the physical and microbial shelf life. Okay, dia kata untuk yang kedua ni untuk preservation, untuk menghalang pertumbuhan mikroorganisme, betul juga. Sebab jam biasanya kita tak perlu pun masuk pengawet sebenarnya, sebab kadang-kadang nak masuk boleh masuk, tapi biasanya kita tak masuk sebab TSS yang lebih, total soluble solid yang lebih 62% ni menyebabkan bakteria, yeast, semua tak boleh hidup. Tapi kadang-kadang mold boleh hidup lah, tapi bakteria tak boleh hidup lah. Sebab dia terlalu, benda ni consider as macam osmoanabiosis. Dia ada tekanan osmosis yang berbeza. So menyebabkan kalau bakteria tu duduk di atas jam tu, anggaplah dia terlalu tempat tu macam padang pasir, air dah tak ada. Lepas tu air di dalam bakteria tu pula diserap keluar pula. So mati kering lah. Anggap bakteria kalau duduk jatuh dalam jam ni, dia mati kering lah. Mati kekeringan macam tu. Dia punya sebab jam tu sendiri nak air. So diserap daripada bakteria. So matilah bakteria tu. Okey, nombor seterusnya provide body dan juga mouthfeel. Okey, dia pekatkan semua masuk mulut, dia ada rasa macam pekat-pekat sikitlah. Improve appearance, color dan juga shine. Ini untuk estetik Together with pectin to make gelation of jam. Okey, sebenarnya idea dia adalah bawah sekali ni tu, dia akan bekerjasama dengan pectin untuk hasilkan, untuk buat jam, untuk jadikan gel tu sebenarnya sweetener ni. Yang manis tu boleh jugalah untuk rasa manis Okey, sugar form. Kadang-kadang ada dua jenis orang letak. Satu letak dalam bentuk gula, dalam bentuk ni granulated ni, yang macam gula ni, dalam bentuk granules crystal ni, keras ni, yang gula keras, gula base kita pakai tu. Ada juga orang letak sucrose solution dalam bentuk solution. So gantung pada keadaan lah. Tetapi glucose syrup, glucose syrup dia panggil glucose solution tu glucose syrup dekat sini ada solution of sucrose mana, tapi kadang-kadang kebanyakan industri biasanya guna glucose syrup ni sebenarnya. Okey, kenapa? Okay, maybe incorporated into recipe, it is often cheaper. Ini industri betul. Kita memang nak cheaper. Kita nak cheaper dan hasil juga produk. Bila kita gunakan raw material yang mudah, kita punya untung adalah besar. Ekonomi itu normal lah, mega kan. On a dry weight basis, then sugar. Sebab sugar mahal lagi Sugar biasa lagi mahal daripada glucose syrup. Okay, but the use of glucose syrup influence the setting characteristic of the jam by raising the setting temperature. Okay, so maksudnya tak susah sangat nak kawal pun. Maknanya kalau kita guna glucose, dia cuma temperature dia nak keras tu tinggi sedikit daripada temperature yang kalau kita guna gula dalam bentuk kristal tu. Itu je. Boleh je. Ni boleh buat R&D sikit, kita dah tahu dah cara dia. Maknanya bagus lah. Better guna glucose syrup. Sebenarnya unless kalau kita guna kat Makmal lah. Kalau kat Makmal Food Tech, UiTM memang kita guna gula biasa lah. Kita guna cara yang skema ni macam mana lah. Tapi kalau kat industri, diorang guna glucose syrup. Untuk keuntungan lah biasalah. Diorang meniaga. Memang macam tu. Tak salah pun. Okey, nombor seterusnya. Slide nombor 17. Flowchart of the production of jam lah. Production punya flowchart Okey. Flow pulp, kita ambil satu contoh kita nak buat jus buah oren lah, buah oren jus buah oren kita nak buatkan dia jadi jam. So oren tu kita hancurkan dia jadi pulp tu kita campur dengan air. Okey, kemudian kita adjust to pH 3.1 ke 3.2. Okey, adjust. Pada waktu ni juga kita masukkan buffer. Tetapi kalau dekat Makmal Food Tech, UiTM kita tak buffer tu. Dekat industri je biasa letak buffer. Kat UiTM kita sebab nama eksperimen kita tak ada letak buffer kan. Okey, kita adjust pH, letaklah citric acid ke apa ke, nak adjust pH dia. Okey, tapi benda ni kena ingat benda ni waktu kita mula, kita dah buat kiraan tau. Nanti lagi ujung chapter ni kita ada masuk bab kiraan tau.
Kiraan tu kita buat dulu, baru kita mulakan production of jam ya. Kiraan tu kena buat dulu. Nanti kita masuk bab kiraan tu. Okay, adjust pH ke 3.1 ke 3.2. Lepas tu panas, heat the mixture ke 75 darjah Celsius. Lepas tu dah panas, menggelegak, tak menggelegak, ada berasap-rasap lah. Lepas tu add pectin, masukkan pectin yang premix dengan sugar. Okay, sebenarnya idea dia adalah nak kenapa sugar masuk sebenarnya ni adalah 10% ya, 10% daripada sugar je masuk sebenarnya. Yang tujuannya adalah untuk pektin ya. Kenapa pektin dimasukkan sugar? Tujuannya adalah pektin ni kalau kita masukkan dulu dalam adunan yang air yang heated tadi tu, yang kita dah panaskan tu, apa jadi pektin dia jadi macam clumping tau. Dia bergetul-getul. Dia susah nak larut sebenarnya. So apa yang kita buat adalah kita ambil pektin tu, kita campur dengan gula. Lepas tu kita gaul-gaul dulu ni kat luar sebelum kita masuk dalam air panas ni, dalam yang heated tadi tu, kita kat luar kita gaul supaya dia seadunan lah, jadi tapi tak air pun, kita gaul-gaul macam tu je, gaul-gaul dalam bentuk kering tu supaya pektin dan gula 10% tu dah tercampur. Lepas tu lepas dah campur tu baru kita masuk dalam heated mixture ni tadi, masuk dalam tempat kita panaskan tu lah. So dengan cara tu dia lebih senang larut, pektin tu lebih senang larut Okey, itu tips dia lah, tip dia lah. Kalau kita nak masukkan pektin saja pun boleh, tetapi berkelamping lah, dia berketul-ketul lah, dia tak larut dengan betul dia. Okey, lepas tu kita panaskan. Lepas tu add remaining sugar. Remaining sugar yang baki tadi tu 10%, yang ni yang 90% tadi kita masukkan. Lepas masukkan, boil vigorously. Panaskan dia sampai menggelegak, sampai semua dah larut, benda dah larut. Lepas tu dia akan berbuih-buih. Buih-buih tu kita skim off, kita buang. Kita buang buih-buih tu. Lepas tu kita tuang di dalam sterile container. Ni caping ni bottling lah. Masuk dalam botol tu kita dah sterilize lah siap-siap. Lepas tu kita letak dalam ni, jam tu masukkan dalam botol tu, kita pack, kita tutup capping, lepas tu kita simpan. Itu saja. So nanti jam tu bila dia balik kepada room temperature, dia akan jadi keras. Dia akan jadi keras jam lah. Dia tidaklah keras agak-agak, dia keras macam jam. Okey, itu je, simple je. Okey, failures in making jam. Okey, kat sini okey. Failures in making jam ni yang kena jaga tu ni. Dia punya, kalau ada masalah ni lah, kalau terjadi apa, yang inilah dia punya punca-punca dia kalau kita tersilap. Kalau jam tu tak jadi, sama ada dia syneresis ataupun dia tak jadi jam pun, dia jadi liquid je. Okey, ni ada sebabnya. Okey, satu, prolong boiling. Okey, kita panaskan terlalu lama dekat step yang boiling ni. Boil vigorously ni kita terlalu lama dekat bahagian bawah ni. Terlalu lama dia akan jadi masalah. Boiling or prolonged boiling cause hydrolysis of pectin, which give the product a syrupy consistent syneresis bleeding, which in the separation of syrup from the jam. Okey, maksudnya syneresis lah. Dia jadi syneresis lah. Prolonged boiling dia akan menyebabkan benda tu akan jadi keras, kemudian dia akan syneresiskan, jus akan keluar. Jus yang air oren tadi, contohnya kita ada buat tadi pakai pulp oren kan, oren pulp tu air jus oren tu akan keluar. Okey, excess sugar, terlalu banyak sugar, over concentration of inversion sugar, maknanya terlalu banyak sweetener lah, kita masuk terlalu banyak sweetener, will give the rise in sugar crystal formation gritty jam. Okey, maknanya jadi jam juga, tetapi dia akan jadi gritty. Akan bila kita makan tu terasa macam kristal-kristal. Kita rasa macam dia tak smooth lah, dia rasa macam ada macam gula tak hancur. Rasa macam gula tak hancur, gritty jam ni macam gula tak hancur, rasa macam gula tak hancur, macam keras sikit. Bila kita gigit dia macam pecah-pecah tu, macam makan gula. Dia gula kristal, dia rasa macam tu. Dan dia banyak sangat gula pun menyebabkan syneresis juga. Jadi terlalu keras Okey, too high acidity. Acidity terlalu tinggi akan break up the jelly network, cause syneresis juga akan keras. Terlalu acidity terlalu tinggi, mana pH terlalu rendah. Tadi kita nak pH 3.1 ke 3.2, tapi pH tu jadi 2.2 ke 2.5, apa akan jadi? Jam tu akan jadi keras syneresis. Dia akan pecah, keluarkan jus air akan keluar. So tak bagus juga. Terlalu rendah acidity pun jadi hal juga. Impairs the setting formation of wax, basically inhibit gel formation. Maksudnya tak jadi jam pun. Dia jadi air liquid je. Jadi liquid je. Jam tu bila kita pegang sepatutnya dia keras kan. Dia tak keras langsung. Bila kita koncang-koncang botol tu, dia macam air semua tu. Maksud dia tak jadi Itu mana fail lah. Maksud ni yang saya cakap guna high maltose pectin ni perangai dia nak kena handle ni. Banyak perangai dia. Dia punya songeh dia. Okay, wrongly balanced formulation. Okay, too much sugar, insufficient pectin will produce loose jam. Loose jam ni maksudnya berair tadi. Dia tak jadi jam pun. Dia jadi liquid dia. Dia tak jadi jam Itu masalah. Maknanya kena balance betul-betul lah. Tetapi walaupun banyak songeh, tapi boleh je kawal dia. Tak susah pun. Kita buat dia, kita boleh kawal dia. So,
Sebab itulah orang buat. Okey, masalah yang seterusnya adalah moldy jam. Moldy jam ni maksudnya jam yang dah berkulat berkulat ni berkulat macam dalam gambar ni ada bermol Okay, mold growth on the surface of the jam could be due to leaky closure. Maksudnya tidak ditutup dengan rapat. Tidak tutup, ada something wrong dengan capping atau capping process tu something wrong. Sepatutnya disebabkan kita hot fill dalam botol tu, tak sepatutnya ada jam, ada mold ni. Maknanya mold ni adalah contamination yang berlaku selepas kita cap tu. Maknanya dia ada masalah dengan cap tu sebenarnya. Dengan botol tu ada masalah lah. Okay, the appearance of mold can be the result of imperfect seal container and airborne contamination. Betul. Okay, the activity, water activity makes a favorable environment for the contamination form container if they are not properly sterilized of the jam is under process. Okay, benda ni kalau kenapa mold hidup sebab keadaan tu sesuai untuk mold tetapi tak sesuai untuk bakteria. Ni untuk mold memang okey lah keadaan ni. Keadaan jam ni kering tu kering yang cukup cantik bagi dia lah, dia suka lah. Okay, tapi bakteria tak boleh. Okay, so maksudnya waktu sebelum nak beli jam ke sebelum nak beli pastikanlah botol tu jam tu tak ada mol-mol macam ni, tak ada mol warna hijau ke warna putih. Kita nampak lah macam something wrong dengan jam tu, tak payahlah beli dan something wrong dengan packaging tu sendiri. Okay. Okay, chemistry of making jam ni awak boleh baca lah sendiri. Ini je cerita baik semula je apa yang kita cerita banyak-banyak tadi tu. Okay, alright, habis kita punya chapter ini, tapi kita akan masuk calculation Okay, sebelum tu nak tanya ada apa-apa soalan? Sebelum kita masuk calculation. Saya. Okey, boleh. Apa dia sekarang? Saya nak tanya, kan yang apa syneresis tu kan? Syneresis? Syneresis. Betul. Yang tu kan kalau kita letak jam dalam peti ais, macam nanti lama-lama dia akan ada juga air. Air tu syneresis ke? Betul. Air tu syneresis. Kenapa jadi macam tu? Disebabkan bila kita letak dalam peti ais, apa yang akan jadi kering ais? Syneresis ni biasanya jadi ni bagus juga tanya, betul senang. Syneresis ni dia jadi disebabkan suatu benda tu keras tau. Contohnya kita masukkan asid yang banyak, dia akan jadi keras akan hasil mana jam tu keras akan hasilkan syneresis. Kita masukkan gula banyak sangat, dia akan jadikan keras akan hasilkan syneresis. Kita letak pektin banyak sangat, dia akan keras akan hasilkan syneresis. Sama juga masukkan dalam peti ais. Bila kita masukkan dalam peti ais, apa yang jadi adalah dia akan keras. Jam tu akan keras, bila keras dia akan hasilkan syneresis. Itulah reasonnya. Boleh senang Boleh. Thank you sir. Alright. Okay, ada lagi soalan? Belum tak ada soalan lagi Okey, tak apa. Nanti kita masuk dalam sebab benda ni simple je, dia tak susah sangat pun So far saya tengok korang punya test result itu macam so far saya tak habis marking ni semua, dah tengok nak tengok proper macam orang okey je. Korang macam okey je. Okey, nak tanya itu test hari tu susah ke soalan dia? Ke okey? Boleh lah. Okey. Boleh lah sir. Ya, sebab ada grup student kata susah, tapi saya rasa macam student macam student saya which is korang okey je kot rasa macam okey, lagipun saya pun dah warning banyak kali dah kan, masuk go study betul-betul. Sebab soalan dia adalah macam cabar sikit je lah, tapi sebab open book so should be okay. Alright, okay, kita proceed kepada kita punya chapter seterusnya yang calculation Okay. Yang ni adalah calculation. Calculation kita pakai okay, kita pakai yang saya punya slide. Okay, saya ada share yang saya punya slide sebenarnya sama je. Miss Hafsah punya dengan saya punya tu benda yang sama je. Cuma saya punya ni, slide saya ni saya dah warnakan tau. Soalan dia sama je kalau tengok. So saya dah warnakan supaya kita lagi senang nampak. Nak tengok dia kat step mana sebab benda tu ni daripada pengalaman lah saya mengajar sini awak kan. So diorang kadang tak keliru. Ni nilai step berapa diorang dah terkeliru So that's why saya letak warna-warna ni supaya membantu korang Alright. Okay. Calculation ni biasanya kita buat sebelum step proses yang proses nak making jam tu. Kita dah kira siap-siap dulu baru kita boleh buat jam tu. Sebab kalau tidak nanti jadi something wrong, jadi syneresis lah, jadi tak jadi jam lah Sebab jam ni kan dia ngada sikit, dia susah sikit nak jaga dia. Tak susah pun, tapi dia ngada lah. Itu yang leceh sikit nak jaga dia Okay, so kita nak buat calculation.
calculation jam. Alright. Tengok soalan ni. Okey, soalan ni dia kata you are given jackfruit pulp. Ni nangka buah nangka pulp containing 10% brix dan 0.5% acidity. Okey, ingat kat sini kita habiskan baca dulu baru saya terangkan. Calculate the raw material yang diperlukan untuk produce 1000 kg of jackfruit jam di mana sugar, citric acid and 150 grade pectin. Oh, dia pakai 150 grade. Okey, kita pakai 100 gram biasanya tapi pakai 150 gram. Tak apa. Pectin are available. In addition, the jackfruit jam have 44, 45, 45 nisbah 55, 45 ratio ke 55 of pulp dan juga sugar. 68 brix dan juga 0.5 acidity. Kat sini ada dua acidity, 0.5 atas, 0.5 bawah. Ini dua berbeza. Okey, tengok awak diberikan nangka, satu pulp nangka yang pulp nangka raw material pulp nangka itu mengandungi 10% brix dan juga 0.5 acidity. Itu adalah pulp nangka tu Kemudian kita nak buat 1000 kg jackfruit jam. Banyak 1000 kg. Tapi tak bakilah kot Whereby sugar, citric acid dan juga mana yang menggunakan 1000 kg tu digunakan sugar, tak cakap berapa banyak. Citric acid pun tak cakap berapa banyak. Tapi yang dicakap adalah diguna 150 grade pectin. Okey. Jackfruit jam tu sendiri, ni jam pula, tadi jackfruit pulp ni jackfruit jam. Yang jam dengan 1000 kilo tu mesti ada 45%, 45 ke 55. 45 di sebelah 50 ratio pulp dan juga sugar. Okey, maknanya banyak dah pulp yang banyak agak dia nak ni sebenarnya. Okey. Lepas tu 68% brix. 68% brix dan 0.5 acidity. Okey, ni syarat-syarat dia lah Tengok macam serabut dah. Apa benda dia nak ni. Okey. Saya akan beritahu calculation jenis macam ni. Ingat waktu kita orang buat soalan final test, buat final test ke soalan final exam, dia ada kategori tau calculation macam ni, calculation Calculation ada banyak kriteria sama ada dia kategori cognitive level dia tinggi ataupun rendah. Kalau yang macam ni, ni nanti level tinggi ni sebenarnya. Dia at least dia ada C1, cognitive 1 sampai cognitive 6. Kalau cognitive 1 tu macam contohnya 1 campur 1 berapa? Jawapannya 2. Itu C1 level lah. Tapi kalau macam ni, ya kalau kita tak belajar, kita tak tahu macam mana nak kira, itu adalah kategori C3 dan ke atas. Cognitive level 3 dan ke atas. Biasa je tu. Tapi ini dah kategori C4 yang tu kategori tinggi juga ni sebenarnya. Kalau tak study tak tahu lah. Kalau even orang matematik pun tak tahu nak kira macam mana. Dia je susah. So benda ni biasanya geng-geng foodtech lah boleh kira dan geng-geng budak engineering lah boleh kira lah benda ni Okay, so kita tengok macam mana nak kira. Alright. Tak susah pun, boleh. Okay, step 1. Step 1 daripada question kita extract mana step 1 adalah extraction of maklumat. Okay, kita nak produce 1000 kg jackfruit jam. Okay. Our jackfruit pulp, ni jackfruit pulp ingat ada beza jackfruit pulp dan jackfruit jam. Okey, jackfruit pulp yang raw material tu mengandungi 10% brix dan juga 0.5% acidity. Dia naturally dah ada di dalam jackfruit pulp tu. Okey. Nombor C pula, our jackfruit jam, jam tu pula must made from jackfruit pulp, mesti hasilkan daripada B ni, mesti dihasilkan daripada B, mengandungi 150 grade. Dia adalah asid, gula dan juga 150 grade pectin lah. Okey, di our jackfruit jam, jackfruit jam ni mesti mengandungi TSS 68. Ratio of pulp dan sugar ni mesti 45 ke 55. So maksudnya pulp tu mesti 45%, sugar tu mesti 55%. Okey, tapi 55% ni mestilah 68% brix. Dia jadi macam tu pula, dia jadi macam correlated dah So acidity dia 0.5. Okey, so macam mana nak kira? Okey, tak apa. So saya dah create dia supaya kalau mau tengok warna kuning, step 2 ni warna kuning. So kejap lagi dekat hujung-hujung ni, yang mana yang ada warna-warna kuning ni, kalau bila korang nak buat revision nanti, bila mana-mana warna kuning, ni ada warna kuning, ada warna kuning tak? Ada warna kuning ni semuanya berasal daripada step nombor 2. Okey, so anggap macam tu semua step nombor 2. So kita tengoklah mana kalau warna kuning, kita pandai yang nombor 2 lah. Step nombor 2 jawapan dia dekat step nombor 2 Okey, samalah juga dengan yang warna merah. Mana yang warna merah, yang mana dalam kotak dan seterusnya warna merah ni maknanya semua dapat daripada step nombor 3. Okey, yang warna hijau step nombor 5. So awak nampak dari situ, so tak keliru reasonnya. Okey, kita guna mula ni step 2. Do calculation related to jackfruit pulp. Okey, kita pasal pulp tu, raw material dulu The ratio of jackfruit pulp to mixture of sugar adalah 45 dengan 55%. Ini yang syarat dia cakap tadi. Nak hasilkan jam tu mesti kena 45% tu mesti daripada pulp. Okey, banyak pulp dia nak ni pakai ni. So basically, ni kiraan ringkas Dalam 100 kg mixture,
Kalau kita nak pakai ratio 45 ke 55 ni, kalau 100 kg, so biasanya 45 kg adalah jackfruit pulp dan 55 kg adalah sugar. Okey, sepatutnya macam itulah sebab kita nak ikut customer punya keperluan kan, dia nak 45-55. So sepatutnya 45 ni adalah pulp, 55 adalah sugar. Okey, jadi calculation dia, TSS of jackfruit pulp, tadi dia kata 10% kan, jackfruit pulp tu sendiri ada 10% ni 10% TSS. So 10 per 100 darab 45 kilo sebab kita nak guna 45 kilo tadi. So kita terus based on 45 kilo 45 kilo pulp. So 10% daripada 45 kilo sama dengan 4.5 kilogram. Okey. So secara ideanya adalah secara automatik dalam 100 gram tu dia dah ada 4.5 kilogram gula. Gula dah automatik ada di dalam jackfruit pulp tu 4.5 kilo dia dah automatik ada secara naturally. Lepas tu acidity of jackfruit pulp tadi tu adalah 0.5. Okey, kita tengok dalam kandungan yang kat nombor 2 ni lah. Yang 0.5 ni. Yang B ni, our jackfruit pulp contains 10% brick dan juga 0.5% acidity So that's why lah kat bawah ni ada 10%, kat yang B ni aja 0.5. 0.5 kita dah ada acidity. Acidity jackfruit pulp adalah 0.5% kan daripada 45 kg. Mana 0.5 bagi 100 darab 45 kg sama dengan 0.225. Okey, so maksudnya di dalam sama tak macam tadi, di dalam 40 di dalam 100 ni gula tu dalam jam kita nak buat tu nanti, jam apa semua kan, maknanya dia dah ada 0.225 kg gula dah secara automatik yang berada di dalam raw material which is jackfruit pulp. Ini tak termasuk gula kejap kita tambah lain ni gula dia sendiri di dalam pulp tu sendiri. Lepas tu C, total soluble solid jackfruit pulp with sugar mixture. Okey, disebabkan atas ni tadi nisbah dia adalah 45, nisbah 55, so mana 55% ni gula, 45% ni pulp. Disebabkan pulp ni pun sendiri dah ada gula, so that's why lah kat sini 55 kg sama dengan 55%, 55 kg ni campur dengan 45 kg yang atas ni warna kuning ni, dia menghasilkan 59.5 kg. So maknanya dalam adunan tu dia dah ada 59.5 kg gula dah. Okey, maksudnya 55 kg ni gula asing lah, gula luar lah kita campurkan So once kita campurkan, dia akan jadi 59.5 kg. Okey, kena tahu 59.5 kg ni adalah 68 bricks. Dia macam tu dia adalah 68 bricks So dia nak suruh tu je kaitkan tu. Okey, sebab kalau kita silap kat sini dia akan jadi sinerisis nanti, dia akan jadi keras. Kalau kita tersilap kat situ terlebih gula dia akan jadi sinerisis Okey, tak apa. Okey, step 3. Okey, step 3 tadi tu calculation, step 2 calculation melibatkan jackfruit pulp. Okey, so sekarang step 3 calculation melibatkan jackfruit jam pula. Okey, total soluble solid of jackfruit jam is 68 bricks. Macam saya cakap tadi. So basically dalam 100 kg of jam mengandungi 68 kg of soluble solid lah. Sepatutnya 68 kg Okey. Mari kita tengok. Amount of jackfruit jam. Jumlah jackfruit jam kita mula memang kita nak buat 1000 kilo tetapi kejap lagi kita darab 10 lah. Kita gunakan faktor tu lah. Tetapi buat masa ni kita nak mudahkan kira, kita anggaplah 100 kg dulu. Okey, 100 kg jackfruit mesti ada 68 kg TSS. Sebab rule tadi 68 TSS tu kan, persen tu kan. 68% of TSS in X ni kita tak tahu berapa kilogram of jackfruit sama dengan 59.5 kilogram TSS. So maknanya yang tadi ni 59.5 ni sama dengan equal kepada 68 TSS. Tapi kita tak tahu berapa kilogram jackfruit ni. Okey, kita tahu berapa banyak jackfruit yang kita nak masukkan. So X kilogram of jackfruit sama dengan 59.5 yang ni bahagi 68 kilogram darab 100. So maknanya berapa kilogram adalah 87 kilogram. Okey. So maknanya kita tahu jackfruit jam yang kita nak gunakan untuk 100 kilogram jam adalah 87 kilogram. Ini step A Okey. Step B. Acidity of jackfruit jam. Ni tadi dia punya amount of jackfruit je yang kita nak tahu. Yang B ni adalah berapa banyak acidity yang kita nak tahu pula. Okey. Kosong okey. Kita tahu beza tadi ni yang ada part yang mengelirukan tu lah. Yang tadi atas ni acidity of jackfruit adalah 0.5 juga. Tetapi acidity of jackfruit jam pun 0.5 juga. So nanti dia ada macam, itulah mendatangkan keliruan. Tapi ingat benda tu berbeza Yang tadi tu 0.5 untuk jackfruit pulp. Ini adalah jackfruit jam punya acidity. Okey. 0.5% darab dengan 87 kilo of jackfruit jam. Okey, sama dengan 0.4375. Okey. So jadi citric acid yang nak dimasukkan adalah 0.4375 kg tolak dengan 0.225. 0.225 dapat daripada
jackfruit pulp tu sendiri yang kat step nombor 2 ni. So 0.4 ni tolak dengan 0.2. So dia akan jadi 0.2125 citric acid yang perlu dimasukkan ke dalam 100 kg of jam. Okey, kena itu Kenapa kena tolak, tak tambah? Kalau kita tambah dia akan jadi acid dengan sangat banyak keras nanti, synersis nanti. Okey. So that's why kita kena tolak. Reasonnya sebab dekat raw material tu tadi dah ada acid dia sendiri. So jimatlah kita acid. So tak perlulah masuk banyak. So kita dapatlah 0.2125 ni. Okey. Selepas tu C, pektin, berapa banyak pektin nak masuk? Berapa banyak pektin nak masuk adalah 59.5 kg yang tadi yang dekat ni 59.5 kg TSS sebab pektin consider as TSS dia total super solid dia gula dan juga dia consider as macam TSS dengan acid dia consider TSS so 159 kg TSS ni tadi bahagi dengan 150 grade. Ni grade 150 ni grade. Kalau korang pakai 100 grade bahagi 100 lah. Kalau pakai 200 grade pektin bahagi 200. Okey. So disebabkan soalan tadi kita pakai 150 grade, jadi 59.5 bahagi 150 akan dapat 0.3966 kg of pektin yang kita perlukan. Okey. Disebabkan di step 2 ni tak ada pun cakap pektin dalam jackfruit pulp tu ada natural pektin lah, ngongeng-ngongeng, tak ada cakap. So kita assume dalam pulp ni tak ada pektin. So maknanya kita akan pakai 100% 0.3996 ni. Kalau sekiranya dalam soalan dalam part nombor 2 dalam calculation 2 step 2 ni ada cakap pektin di dalam jackfruit pulp pun ada berapa persen. So nanti dekat step C yang step 3 C ni kita nilai 0.399 kena tolak dengan nilai kat step B, step 2 tadi tu. Sekiranya ada, tetapi memandangkan tak ada, kita guna 100% ini Mana kita guna 0.3966. Okey, yang D pula. Sugar to be added. Berapa banyak gula yang nak masuk? Okey, disebabkan dia tadi nisbah 45 nisbah 55, so kena ada 55 kg gula lah. Okey, 55 kg tolak dengan 0.2125 which is citric acid. Kenapa kena tolak dengan citric acid padahal dia gula? Sebab benda ni consider as TSS, total soluble solid. Sebab acid pun total soluble solid juga, pektin pun soluble solid juga. Okey, so maknanya sugar 55 kg tolak citric acid yang berapa nak masuk 0.2125, tolak juga dengan pektin tadi 0.3966 tetapi dalam calculation ni 0.2125 campur 0.3966 lah. Reasonnya sebab dua-dua benda ni akan ditolak sebab dalam kurungan so tapi kalau tak nak pakai kurungan ni maknanya 55 kg tolak 0.2125 tolak 0.3966 kalau tak nak pakai kurungan ni style lah, tapi sama je nak buat mana-mana cara pun. So dia akan jadi 54.3905 kg of gula yang perlu dimasukkan. Alright, calculation ni Okay, selepas itu, okay, this amount ingredient can only produce 87 kg of jackfruit jam with 68% bricks. Okay, jadi jackfruit pulp berapa banyak nak masuk ni? Kita masukkan 45 kg ni, kita ambil daripada step warna kuning yang kat sini. Step ni, 45 kg. Okay, yang ni kat sini. Put in step 4 ni, dalam kurungan ni, atas ni kan, put in step 4 ni. 45 kg masuklah, so kita masuk dalam kotak. So ni kotak akhir jackfruit pulp berapa banyak kita perlu? Kita perlukan 45 kg. Citric acid berapa banyak kita perlukan? 0.2125. Ni kita ambil daripada step nombor 3. So pektin 0.3999 kita ambil daripada step 3C, kita ambil daripada sini So sugar berapa banyak kita masukkan daripada step 3 juga, 54 kilo ni kita ambil dia nilai yang ni. Okey, ambil yang tu. So masukkan. Okey, masukkan dalam kotak. So raw material adalah 100%, 100 kg Okey. Kita pilih. Kenapa bila ni raw material 100 kg tetapi kenapa jam tu hanya jadi 87.5 kg je? Kenapa jadi macam tu? Ini disebabkan oleh okay, remember kat bawah ni. Total amount of ingredient ni 100 kg tetapi after boiling dia akan jadi 87 kg lah sebab air dah evaporate. So dia akan jadi sikit lah sebab yang dalam kandungan ni ada air sebenarnya kan dalam pulp tu ada air, dalam pektin tu ada air dan semacam-macam dia akan keluar air tu evaporate, dia akan jadi 87 gram jackfruit with 68% bricks. Okey, dia akan jadi macam tu. So jadi disebabkan kita nak buat 1000 kg kita perlukan berapa banyak? Okey, itu lah soalan awal tadi kan. So ke soalan step nombor 5. Okay, we want to produce 1000 kg of jackfruit pulp. Bukannya 87 kg. Okay, tetapi disebabkan kita kena jadikan dia factor. So we must multiply the amount of amount ni dengan factor. Cara dia nak dapatkan adalah 1000 kg yang kita nak tu kita bahagi dengan
jumlah 87.5 kilogram yang kita dapat daripada calculation tadi tu. So kita bahagikan dapat 11.43. Okey, tak apa, ini adalah faktor sahaja. So jadi setiap jawapan di dalam kotak ni 45, 0.21, 0.54 semua ni kena darab dengan 11.43. So contoh 45 kg darab dengan 11, faktor ni akan dapat 5154. 0.2125 citric acid darab 11.43 dapat 2.4 kilo ni. Lepas tu pektin 0.3966 darab dengan 11.4 dapat 4.53 kilo. Sugar 54 kilo ni darab dengan 11 dia akan jadi 621 kilo. Okey, sebab kita nak buat banyak, nak buat 1000 kilo. So once kita dah darab semua, dapatlah nilai-nilai dia. Okey, dapat nilai-nilai, sebab tu kita masuk dalam kotak ni, step 6. Okey, ingredient yang kita perlukan untuk produce 100,000 kg jackfruit jam dengan 68 bricks adalah jackfruit pulp kita perlukan 514 kg. Citric acid 2 kg, pektin 4.5 kg, sugar 621 kg. So raw material bila awak campur semua dia akan jadi 1142.99 kg. Tetapi kita nak hasilkan 1000 kilo kan, tetapi bila kita panaskan nanti dia akan jadi 1000 kilo sebab air dah evaporate dengan 68% break. Itu sahaja cara dia. Okey caranya. So maksudnya selepas awak dapat nilai ni, barulah kita laksanakan proses tadi tu, baru start processing of jam lah. Processing jam tadi kita campur gula lah, ngong-ngong sampai bottling tadi kan yang dalam nota sebelum ni kan. So dah macam apa, maknanya calculation yang kita perlu buat adalah calculation ni dulu. Okey, so ini adalah calculation dia. So nanti disebabkan benda ni macam tak ada latihan lah. So saya create question 2 dan question 3. Jawapan dah ada dalam ni. So korang try buat sendirilah. Ni saya tak adalah nak check awak buat ke tak kat rumah kan, tak adalah check kan, tapi korang try buat lah untuk korang pandai sendiri. Ni untuk ingat benda ni saya tak check, tapi untuk awak punya knowledge lah, untuk awak punya kepandaian lah. Kalau awak pandai, awak yang untung kan. So buatlah calculation ni, sebab saya tak akan check punya. Kena pastikan supaya dapat calculation ni, dapat nilai ni So kalau dapat nilai ni bermaksud betul lah mana calculation. Kalau tiba dapat nilai lain, beritahu saya. Nanti kita tengok, kita buat calculation sesama lah nanti. Tapi itu upon request je lah So try buat, sebab nombor question 2 dengan question 3 part-part ni semua saya dah letak dah nilai dia. Nilai dia dah ada, should be dapat nilai ni lah. Sepatutnya sama dengan saya lah Okey, tapi jalan-jalan kerja dia saya tak tunjuk lah kat sini. So nanti korang buat. Okey, so nanti try dulu, berlatih dulu dengan step calculation yang first ni, berlatih dulu question 1 ni sampai korang dah agak-agak mahir sikit, baru try calculation 2. So nanti refer kepada calculation question 2 dengan question 3, refer to step yang kat calculation 1 adalah, yang kat question 1 tu. Cuba try tengoklah. So ini untuk kepandaian korang sendiri So cuba. So okey, boleh. Ni dah nak habis dah. Dah habis dah calculation. Okey, calculation ni boleh sebab saya rasa macam yang ni macam kuat jelas jugalah untuk saya lah, saya rasa. Korang rasa macam mana? Okey ke? Okey sir. Okey sir. Boleh alright. So nanti jangan lupa berlatih calculation ni. Saya rasa soalan test korang, final test lah, final online test nanti yang bulan 2 tu nanti rasanya mungkin tak ada calculation. Rasanya tak ada calculation lagi. Memang tak akan masukkan calculation, mungkin most likely lah calculation ni hanya akan wujud apabila ada final test yang betul-betul tu, final exam betul-betul yang korang face to face tu lah, mungkin akan ada calculation. Tapi korang belajar lah untuk kepandaian diri sendirilah, untuk value added diri korang sendirilah Okey, so latihan tu nanti buat Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Settle kita punya calculation chapter 4 sebenarnya 4.1, 4.2, 4.3 semua dah cover dah sebenarnya ni. Okey, settle dah semua. So sekiranya ada apa-apa soalan nanti boleh tanya saya dalam WhatsApp lah, dalam WhatsApp group boleh tanya. So isi juga korang punya kehadiran di dalam WhatsApp tu. So jika dah tak ada apa-apa lagi, itu sahaja untuk hari ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you sir. Thank you sir. Thank you so much sir. Okay, welcome. Thank you sir.